Jumlah kelahiran bayi dijangka meningkat secara luar biasa pada Januari 2021. Anak ikut jejak bapa yang digelar MacGyver Malaysia, reka cipta terowong sanitasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjangkakan jumlah kelahiran bayi akan meningkat secara luar biasa pada Januari 2021. Ini susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu dan dilanjutkan sehingga 14 April ini. Ketua Unit Kesihatan Reproduktif LPPKN, Dr. Hamizah Muhammad Hassan berkata, PKP mampu mempengaruhi kadar kelahiran penduduk negara menjelang awal tahun depan. Ini kerana majoriti pasangan berkahwin kini terpaksa berkurung sepanjang tempoh berkenaan. Beliau merujuk kepada kes kelahiran baru secara luar biasa yang berlaku di luar negara, khususnya di Maine dan New Hampshire, Amerika Syarikat apabila bandar berkenaan ditutup beberapa minggu akibat ribut salji. Justru beliau menjangkakan perkara sama boleh berlaku di Malaysia. PKP menuntut rakyat duduk di rumah, penangguhan hampir seluruh operasi harian jabatan dan agensi kerajaan serta swasta kecuali bagi bidang penting yang dikhususkan kerajaan. Dr. Hamizah berkata bagi menangani kemungkinan kehamilan susulan PKP, pasangan berkahwin digalakkan mengamalkan perancangan keluarga menerusi kaedah tertentu seperti pengambilan pil kontraseptif kecemasan ECP bagi mencegah kehamilan. Ketika negara sedang berusaha mengekang penularan wabak COVID-19, ada pihak tampil dengan kemahiran dan pengetahuan dimiliki menghasilkan inovasi baru. Mengikut jejak bapanya yang pernah digelar MacGyver Malaysia, mereka cipta pelbagai inovasi. Muhammad Asif Zulkifli tampil dengan ciptaan terowong sanitasi yang diyakini mampu membunuh 99.99% kuman. Selaku eksekutif projek bersama 3 pihak lain, Muhammad Asif berkata mereka hanya mengambil masa 2 hari untuk kajian dan 3 hari untuk pembinaan. Secure Tunnel Virus Buster ini mampu memuatkan seorang individu dalam satu-satu masa. Dilengkapi alat pengesan automatik dengan 14 nozzle akan menyambut cecair pembasmi kuman serentak ke seluruh badan. Cecair semburan juga dikatakan tidak berbahaya sekiranya masuk di mata atau tertelan. Jelas mereka muda berusia 27 tahun ini terdapat kekangan untuk mendapatkan bahan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Namun ia tidak mematahkan usahanya. Mereka cipta mesin ini dan pada masa sama memeriksa suhu badan seseorang individu. Satu teknologi yang terbaru yang kita akan letak dekat sini, mungkin kita akan letak dengan AI punya sistem di mana bila masuk je terus dapat detect temperature sekali and then dia dapat detect COVID ke tak COVID dia ni. Secure Tunnel Virus Buster kini ditempatkan di Malakat Mall Cyberjaya. Ketua Pengarah Eksekutifnya Muhammad Fazil Hashim berkata langkah menempatkan Secure Tunnel ini bagi memberi keyakinan dan rasa selamat kepada pengunjung serta pekerjanya. Kita rasa merupakan satu tanggungjawab untuk kita pastikan bahawa orang yang masuk dalam ni dah dibersihkan, dah dinyak kuman supaya dia memberi keselamatan lah kepada pekerja kita juga dan juga kepada mall secara keseluruhannya. Projek ini juga dijalankan dengan kerjasama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Ketua aktivisnya Datuk Nazim Johan berkata, terowong sanitasi tersebut wajar ditempatkan di lokasi tumpuan orang ramai untuk mencegah COVID-19. 88 individu dibenarkan keluar hospital hari ini menjadikan 915 kes telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19. 150 kes baru hari ini dengan 4 kematian akibat wabak berkenaan. Perkembangan itu menjadikan jumlah kes maut kini 57 orang dengan jumlah kes keseluruhan positif virus itu mencecah 3,483 kes.
Kes kematian ke-54 merupakan wanita tempatan berumur 85 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit jantung dan dirawat di Institut Jantung Negara pada 23 Mac lalu. Mangsa disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 12.10 pagi. Kes kematian ke-55 juga seorang wanita tempatan berusia 66 tahun mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi mangsa dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kelantan pada 18 Mac lalu dan disahkan meninggal dunia pada jam 4 petang semalam. Kes kematian ke-56 merupakan lelaki tempatan berumur 56 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit jantung dan mempunyai kontak rapat dengan kes ke-1031. Mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 4.16 petang semalam selepas dirawat di Hospital Umum Sarawak sejak 30 Mac lalu. Kes kematian ke-57 membabitkan seorang lelaki warga tempatan berumur 61 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Mangsa dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan Pahang pada 23 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada jam 10.25 malam semalam. Kebanyakan kes positif yang dikesan adalah berkaitan dengan mereka yang menghadiri perhimpunan di Seri Petaling, iaitu 1,545 kes daripada 3,483 kes keseluruhannya, iaitu bersamaan dengan 44.36%. Kluster ini merupakan kluster yang terbesar setakat ini dan telah mempunyai beberapa generasi kluster jangkitan. Misalnya, melibatkan ahli keluarga mereka, kontak rapat di masjid dan juga di madrasah tahfiz. Setakat ini 99 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 50 kes memerlukan bantuan pernafasan. Polis sudah menerima data rangkaian penularan COVID-19 membabitkan kira-kira 40,000 individu termasuk mereka yang dikaitkan dengan kluster tabligh. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, data berkenaan diperincikan oleh pasukan petugas Jabatan Siasatan Jenayah JSJ bagi mengesan mereka yang berkemungkinan terbabit dengan jangkitan wabak itu. Katanya hasil daripada data KKM itu, pihaknya mengenal pasti beberapa daerah, lokasi individu dan kumpulan yang seharusnya perlu tampil membuat saringan. Selain itu, Abdul Hamid berkata, pasukan berkenaan juga sedang berusaha memperoleh maklumat ahli tabligh yang berada di luar negara. Ia akan diserahkan kepada pihak Jabatan Imigresen atau pihak pelabuhan bagi urusan memantau kepulangan mereka di lapangan terbang dan pelabuhan bagi tujuan kuarantin. Sebelum ini, dilaporkan pihak penganjur Ijtimak Tabligh mendakwa sebanyak 95% daripada kira-kira 11,000 peserta perhimpunan tabligh sudah membuat saringan kesihatan bagi COVID-19. Susulan itu, polis menubuhkan pasukan petugas membabitkan pegawai dan anggota JSJ di semua peringkat daerah dan kontingen polis negeri. Penahanan individu yang ingkar perintah kawalan pergerakan PKP fasa kedua di seluruh negara mencatat penurunan sebanyak 21.18%. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, penurunan kadar tangkapan membabitkan 413 individu semalam berbanding 524 kemarin. Ianya berkurangan 21.18% berbanding dengan hari sebelumnya, iaitu sebanyak 524 orang. Seramai 380 direman dan 33 dijamin. Dan seramai 362 individu telah pun dituduh di mahkamah. Jelasnya lagi terdapat penurunan dari segi penangkapan dan beliau berharap pola terbabit berterusan. Datuk Seri Ismail berkata 731 sukatan jalan raya diadakan di seluruh negara semalam. Sebanyak 426,764 kenderaan diperiksa. Polis juga melakukan 26,202 pemeriksaan mengejut termasuk di 4,174 premis perniagaan.
Sementara itu, seramai 1,188 rakyat Malaysia telah dikuarantin di seluruh negara, termasuk 711 orang yang tiba melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sejak 19 Mac 2020, di dalam dan pelaksanaan PKP, seramai 4,933 orang telah pun dikuarantin di seluruh negara dan sehingga kini 90 pusat kuarantin telah pun dibuka. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan untuk penduduk Sabah dan Sarawak yang pulang dari luar negara, mereka akan dikuarantin di negeri masing-masing mengikut polisi kerajaan negeri terbabit. Bagaimanapun penduduk Sabah dan Sarawak yang perlu transit untuk tempoh lama di KLIA akan ditempatkan di pusat kuarantin berhampiran. Datuk Seri Ismail Sabri juga berkata, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melaporkan proses kuarantin di kemudahan berkaitan ketika ini dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sebanyak 184 kertas siasatan dibuka dan 20 kes didakwa di mahkamah sehingga semalam terhadap penyebar berita palsu mengenai COVID-19. Menteri Kanan dan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan tidak akan berkompromi serta akan mengambil tindakan undang-undang terhadap penyebar maklumat palsu. Ini bermakna bahawa berita-berita palsu terus berlega di dalam negara kita, walaupun keadaan seperti COVID-19 ini sepatutnya semua mesti berusaha untuk menenangkan rakyat dan membantu kerajaan, tetapi masih ramai penyebar-penyebar berita palsu dan sebagainya. Beliau dalam sidang media yang sama juga menafikan dakwaan kononnya penumpang dibawa ke pusat kuarantin sejurus tiba dibawa menaiki kenderaan penjara. Sebaliknya, semua penumpang dibawa menaiki bas yang disediakan kerajaan atau Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Bertemu kembali. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad, meminta orang ramai berurusan dengan pihak yang sah berhubung semakan dan permohonan bantuan prihatin Nasional BPN. Pihak polis kini sedang memantau kewujudan mesej berangkai melalui khidmat pesanan ringkas SMS kepada orang ramai. Kita dapati ada usaha-usaha yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu menghantar secara random kepada mangsa-mangsa mereka untuk dengan mengatakan bahawasanya pinjaman mereka, bantuan mereka telah diluluskan dan mereka dikenaki menghantar nombor-nombor kad pengenalan, nombor-nombor akaun bank daripada bank mana dan sebagainya. Datuk Seri Muhammad Zakaria menasihatkan orang ramai bahawa sindiket penipuan akan sentiasa cuba mengambil kesempatan pada waktu ini dengan menghantar SMS bagi mendapatkan butiran peribadi mangsa. Butiran peribadi seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor akaun bank itu boleh dimanipulasi untuk perkara lain yang boleh menyebabkan kerugian ke atas mangsa yang tertipu. Justru untuk BPN, orang ramai boleh membuat semakan terus melalui aplikasi dan laman web LHDN dan bukannya melalui medium lain. Tambah beliau, orang ramai perlu sentiasa peka dengan perkara yang diumumkan kerajaan melalui media utama dan sahih untuk maklumat dan hebahan terkini. Semakan terus boleh dibuat dengan talian yang disediakan atau menghubungi Balai Polis Berhampiran atau membuat semakan mengenai kesahihan mesej yang diterima melalui portal sebenarnya.my.
Kerajaan akan membuat pembayaran fasa pertama bantuan Prihatin Nasional BPN secara berperingkat mulai Isnin ini. Pembayaran membabitkan peruntukan berjumlah RM5.63 bilion itu akan memberi manfaat kepada 8.3 juta isi rumah. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, pembayaran BPN dapat dilakukan dengan lebih cepat hasil kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Bank Simpanan Nasional BSN bagi membantu rakyat memerlukan. Tular di media sosial seorang lelaki meninggikan suara kepada polis bertugas. Dipercayai lelaki tersebut memberi alasan mahu membeli nasi campur di luar radius PKP 10 km. Polis yang bertugas naik angin dengan tindakan lelaki tersebut. Bagaimanapun kedua-duanya diambil keterangan supaya semua pihak, sama ada polis mahupun orang awam, mendapat hak keadilan sewajarnya. Di sebuah hospital universiti di Petaling Jaya, seorang lelaki dilihat memaki hamun individu yang menyebabkan dia kemalangan sehinggakan polis terpaksa masuk campur untuk meleraikan keadaan. Saya akan bagi tahu mak awak semua. Yang ini pelik pula gelagatnya. Di Perancis, gara-gara dikuarantin di rumah, lelaki ini menyelam scuba di belakang rumahnya. Ya, kita semua rindu untuk bergerak bebas seperti biasa. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga pada bulan Ramadan akan datang, peniaga dalam talian atau peniaga online dinasihatkan tidak meletakkan harga atau mengenakan caj yang terlalu tinggi kepada pelanggan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, pihaknya akan mengambil tindakan sekiranya ada peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga. Dan kalau ada laporan, kita ambil tindakan di bawah Akta Peniaga, Akta Kawalan Harga dan Pencatutan. Ada laporan lah. Kadang-kadang dia ni kualiti berbeza. Hak mahal ni mungkin satu lebih sikit. Hak ni itulah sebenarnya. Dia betul. Tapi atas dia punya penting atas kesedaran dan juga kebijaksanaan pengguna lah. Sabit kesalahan peniaga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Beliau berkata demikian di sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan Food Bank di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Keadaan di Bandar Baru Ibrahim Majid, Simpang Renggam, Johor sunyi akibat Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kehidupan dan rutin harian penduduk juga berubah selepas penduduk dilarang sama sekali keluar dari kawasan itu. Bagaimanapun mereka masih mampu melangsungkan kehidupan secara bersederhana dengan bantuan bekalan makanan yang dihulurkan pihak berwajib. Berbanding dengan kawasan lain yang bebas bergerak sehingga 10 km, di sini pula sukatan dijalankan di setiap jalan utama untuk ke kampung-kampung. Kawalan keselamatan oleh anggota polis dan tentera turut diperketatkan melalui rondaan secara berkala setiap masa. Dalam tempoh ini kami terus berkurung dan duduk di rumah masing-masing. Keadaan menjadi tenang, jalan raya menjadi lengang dan suasana ini menjadi lebih sunyi dan sepi apabila menjelang waktu malam. Biarpun kedai-kedai runcit dan pasar raya tidak dibenarkan beroperasi, bekalan makanan penduduk tidak terputus dengan bantuan yang dihulurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir setiap hari. Bahan makanan kering dan basah diagihkan kepada penduduk melalui beberapa ahli jawatan kuasa kampung yang telah dilantik Majlis Daerah. Bagi memastikan tiada sebaran jangkitan baru COVID-19, saringan kesihatan dilakukan secara besar-besaran. Selain penduduk diberi nombor telefon hotline bagi melaporkan sebarang simptom. Akur menjalani PKPD memasuki hari ke-10. Penduduk di 300 rumah di kawasan ini melahirkan rasa bersyukur kerana kebajikan mereka dijaga dengan baik.
Selaras Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menyediakan sesi pembelajaran melalui televisyen bermula minggu depan. Pembelajaran itu akan menawarkan siri latihan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan dengan sasaran utama kepada mereka yang tidak mempunyai akses internet. Menterinya Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin berkata walaupun kementerian mengeluarkan garis panduan sebelum ini, kelonggaran diberikan kepada guru untuk menentukan kaedah terbaik yang boleh diguna pakai. Ini bagi memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. Katanya, KPM turut melakukan kaji selidik untuk melihat apakah peranti atau gadget yang sesuai digunakan pelajar ketika berada di rumah. Seramai 500,000 responden terdiri ibu bapa membabitkan 700,000 pelajar mengisi kaji selidik berkenaan terutama mereka yang mempunyai akses internet. Hasil dapatan, hampir 80% pelajar sekolah menengah mempunyai telefon pintar, diikuti sekitar 36% murid sekolah rendah. Bagaimanapun untuk peranti lain seperti tablet, komputer dan komputer riba, jumlah milikan amat rendah iaitu hanya 5 hingga 14% menyebabkan kesukaran untuk menyiapkan tugas. Sukan. Kita mulakan dengan berita yang agak mengejutkan ini. Jago basikal trek kebangsaan Fatihah Mustafa mengumumkan persaraannya hari ini. Satu-satunya yang mungkin mengecewakan Fatihah ialah kegagalannya memenangi pingat Sukan Olimpik. Menerusi satu kenyataan di laman sosialnya, Fatihah mengucapkan terima kasih kepada semua badan-badan sukan yang pernah membantunya. Cuma yang agak pelik, Fatihah tidak menyatakan punca sebenar dia bersara secara mengejut. Sebaliknya, Fatihah sekadar mengucapkan berbanyak terima kasih kepada jurulatih John Bensley yang disifatkannya seperti seorang ayah. Fatihah 31 tahun pernah ke Sukan Olimpik London 2012 dan Rio 2016. Di peringkat Asia dan Asia Tenggara, Fatihah pernah menang 23 pingat dengan 9 daripadanya pingat emas. Laporan sukan itu mengakhiri berita TV9 malam ini.